Sebelum saya mula, saya nak bagi satu pemberitahuan bahawa next week pada hari Rabu, kita akan adakan test 1 yang mana akan cover dari first week sampai ke minggu ni. Okey. Dari first week sampai ke minggu ni. Cuma topik ataupun introduction yang saya dah ajar pasal enjin tak masuk lah. Okey. Semuanya pasal renewable energy untuk yang test 1 ni. So, pada minggu hadapan, saya ulang lagi sekali, kita akan adakan test pada hari Rabu, waktu kelas. Dia open book test juga. Soalan dia make sure memang of course susah sedikit lah. You tak boleh meniru, tapi you boleh buka buku, boleh buka internet. So, you boleh buat macam biasa saja. No problem. Dan salah satu topik yang akan ditanya ialah topik hari ni lah. Okey. Semua dengar apa yang saya cakap? Mestilah ada. Okey, mestilah ada. Right, saya nak present benda ni kejap. Kat mana present? Screen. Calculation part. Share. Alright. For today, sebenarnya saya kena record balik kan. Tapi tak apalah, saya ada added new example so that you tak terkejut lah nanti macam mana nak kira ni waktu dalam test ataupun dalam final exam. So, this is the first example that today we will go through on the photovoltaic, of course. Figure shows the arrangement of photovoltaic on the rooftop of the rooftop exposes the array 2 and array 3 to the sun for the average of 3.8 hours daily. Okay, while the array 1, kejap saya bagi besar dahulu. Display setting. Swap. Alright. While the array 1 exposed to the sun for average of 2.9 hours daily. Okay, array 2, array 3, array 1. So, kalau awak lihat dekat ni pandangan atas bumbung rumah mana-mana lah ni, tak tahu rumah mana. Awak lihat dia ada array 1, dia ada array 2, dia ada array 3. Okay. Ada kandungan, ada berapa banyak kat sini. Boleh baca detail dia kat sini lah. Array 1 ada 15 LG solar, jenis LG solar. Dia punya rated dia 305 watt. Okay, rated dia ialah 305 watt. Dan kemudian ada dia campur dengan 2 sun prim solar, jenis sun prim solar yang rated dia 300 watt. Kemudian dia tilted macam kita punya solar panel tu, dia tilted pada 21 degree. Okay, 21 degree. Kemudian azimuth ialah untuk solar pada array 1 ni ialah 180 degree. Apa benda azimuth ni? Biar saya terangkan sedikit. Tukar kepada pointer, tukar kepada pen. Alright. Kalau ini ialah north, awak ambil kompas kan, dia ada tulis north, south, east and west kan.
So north, saya anggarkan dia ke sebelah atas. So azimuth ialah pengiraan degree yang bermula daripada north. Okay, kalau macam gini, 180 degree maksud dia macam ni lah. 180 degree. So inilah solat array 1 ni. Macam ni lah, 180 degree untuk array 1. Kalau pergi baca dekat array 2, ada 10 LG solar 305 watt. Dia tilted 21 degree. Kemudian azimuth dia 270 degree. 270 degree dari north. Begini. 270. So inilah dia melintang ini. Array 3 ada 2 sun prim 300 watt yang tilted 20 degree. Kemudian azimuth dia 180 degree di sini. Kalau kita tengok daripada atas ni, dia macam vertical lah. Vertical, okay. Ni vertical. Ni horizontal. Okay. Kalau kita tengok dari pandangan atas bumbung. Okay. Kemudian, soalan bertanya seterusnya. Calculate the amount energy in kilowatt hour collected in a day and the monthly income in RM, Ringgit Malaysia, for the owner if the tariff for net energy metering per kilowatt hour is 31 sen. Okay, 31 sen per kilowatt hour. So, kemudian untuk soalan nombor 2, ditanya lagi, soalan tanya, propose to the owner on how to increase the monthly income based on their existing PV system. Okay, macam mana nak increase monthly income based on their existing PV system. So, when you come with this kind of problem, you kena detail up ataupun you kena list up important information lah dekat soalan tu. So, you kena list up macam ni. Array 1. Maaf lah ni tak boleh hilang pula. Dia macam tema untuk slide ni. Okay, array 1 dia ada 15 LG darab 305. So, total dia 4575. Sorry, 4575. 4575 watt. Okey, kemudian dia ada 2 sun prim 300 watt. Rated dia sama dengan 600 watt untuk array 1. Okey, kalau kita totalkan dekat array 1, you ada dapat 5175 watt untuk array 1. Okey, kemudian array 2 pula. Array 2. Array 2 ada 10 panel, solar panel untuk LG solar. So LG solar rated dia 305 watt. You darabkan dapat 3050 watt untuk array 2. Array 3 ada 2 sun prim, rated dia 300 watt. You darabkan dapat 600 watt. Okey, soalan yang pertama dia tanya, berapa power collection untuk a day? Okey, power collection. Power lah tulis. So, dia cakap array 1 ialah 2.9 hour exposed to matahari. 2.9 hour to matahari. So, kenapa ada yang tanya ke? Kenapa dia berbunyi? Betul ya, saya record menggunakan saya punya software record lah. Dia boleh high definition. Okay. So, you boleh dapat 2.9. Betul ke? Saya takut slide saya tak bergerak pula nanti. Okay, betul. Power untuk array 1, you dapat expose 2.9 hour daily. So, nak dapatkan berapa power dia,
You darabkanlah dengan array 1 punya ni. Array 1 dapat ke sini. So, power dia ialah 5175 darab 2.9 hour daily. So, you akan dapat total 15.0075 kilowatt hour. Ni untuk array 1. Okay, untuk array 2 dan array 3. Array 3, dia cakap expose sama 3.8 hour daily. So, AR2 dengan AR3 kat sini, you add up je sajalah. 3050 tambah 600. So, you dapat 3650 darab 3.8 hour daily. So, total dia ialah di sini 13.87 kilowatt hour. Alright? So, total power you dapat daily, total power dapat daily ialah, tambahkanlah nilai ni dengan nilai ni. So, sama dengan 28.877 kilowatt hour per day. Okey. Ni you dapat setiap hari. Kalau kita baca soalan ni balik, sekejap. Dia nak collected in a day and the monthly income. Nak dapat income pula dalam monthly. So, yang ini per day. So, you nak dapatkan sebulan punya total power. Total power. Okey, sebulan punya total power. Untuk sebulan, total power darabkan dengan 28.877 kilowatt hour per day. Per day. Satu bulan kita anggap 30 hari. So, 30 days per month. Dapat. Potong days. So, 30 darab 28 lah. 28.877. So, you akan dapat 866.31 kilowatt hour monthly. Tengok ke atas sini. Dia cakap harga untuk 1 kilowatt hour ialah 31 sen. So, you darabkanlah 31 sen darab RM 0.31 per kilowatt hour. So, you buang sini, you buang sini. So, 8.6631 darab 31 sen. So, you dapat RM lebih kurang, bukan lebih kurang, exactly harga dia ialah 200, bukan 200 income. Untuk orang yang pasang solar tu, income dia monthly ialah 268.5561 sen. 268. Siapa tak nak kan bagi income monthly. Letak je solar panel kat atas bumbung. Setiap bulan masuk duit 268.55 sen. Siapa nak bagi 268 matahari bagi awak duit. Alright. Itu adalah soalan untuk satu ni, example 1. Kemudian example 1, 2, dia tanya seterusnya, propose to the owner on how to increase the monthly income based on their existing PV system. Okay, maksudnya PV system ni dah ada dah kat sini. Okay, sebenarnya dia boleh increase monthly income dia ni 268.5561 ni. Macam mana nak increase? Awak kan, so, dia kena propose kat sini. Awak kena propose kat owner tu. Okey, kalau awak lihat balik dekat soalan dia sini, saya tukar kepada pointer biar semua nampak. Array 2 dan array 3 dapat 3.8 hours daily. Array 1 2.9 hour daily. Okey. Tengok array 1 2.9 hours daily, array 2 dan 3 you dapat 3.8.
Mungkin maksimum lah ni. 3.8 hours daily. Okay, why not? Why not? Kenapa tidak? Sebab dia propose kan. Propose ni boleh macam-macam lah. Why not yang array 1 ni ada 17 biji solar ni, awak letakkan dia kat sini. Sini, penuhkan dia ruang-ruang sini. So, dia boleh dapat 3.8 hours daily. Kan? Instead of 2.9 hours daily, dia boleh dapat 3.8 daily. Sebab dekat kawasan array 2 dan array 3, dia boleh dapat exposure of sun lebih kurang 3.8. Instead of kat sini. Mungkin kat sini ada pokok kan. Sini ada pokok. So, matahari lalu, dia tak dapat kat sini. Cahaya matahari kat sini. Solar kat sini tak dapat. Terkena bayang-bayang pokok yang ada kat sini. So, itulah cadangan dia. Propose to the owner, array 1 ni, alihkan dia pergi sini. Alihkan dia pergi ke sini. Distribute lah. Distribute dia pergi ke location array 3 dan array 2 untuk improve solar exposure sampai maksimum 3.8 hours daily. So, dalam awak punya proposal tu kat sini, awak kena kira berapa total improvement income monthly. Kalau awak cakap dekat owner tu, awak pindahkan ke array 3 dan array 2. Awak kena macam tu lah. Itulah proposal dia. Awak kena bagi tahu dalam bentuk ayat, tukar ataupun evenly tukar array 1 ke array 3 dan array 2. Kemudian awak kirakan berapa keuntungan dia dalam monthly, dalam RM lah. So, barulah owner tu akan berfikir 2 kali untuk awak punya improvement supaya dia boleh untung lagi banyak. Okey. Yang tu saya tak tulis lah. Awak kena kira lah sendiri. Sebab yang pengiraan dia mudah saja, sama je. Macam yang saya beritahu. Kenapa tak bergerak ni? Tak bergerak. Next. Pengiraan dia macam ni saja. Okey, pengiraan dia macam ni saja. Dia tak ada formula. Awak kena faham sendirilah. 15 kali 305 dapat total 1 hour dekat array 1. Ada lagi 2 jenis solar yang tak sama jenis rated dia. So you added up. So you dapatlah array 1 punya total kilowatt. Kemudian nak dapatkan power, you darabkan berapa daily dia expose to matahari. So you dapatlah dalam kilowatt hour. Sebab yang ini awak kira dalam watt. Okay. Dapatlah di dalam kilowatt hour. Sama dengan array 2. Awak kirakan macam tu. Kemudian kira total up kedua-dua ataupun ketiga-tiga array tadi. Dapat total power. Kemudian itu dalam hari. Kalau nak jadikan dia dalam bulan, darab 30 hari. Right? Dapat total power, kilowatt hour dalam sebulan ataupun 30 hari. And then nak dapat nilai 31, nak dapat nilai monthly income, didarabkan dengan tarif ataupun harga per kilowatt. Darabkan 31 sen per kilowatt hour. So total dapat 268. Sama juga bila awak dah tukar improvement. So yang di sini array 1 ni akan darab 3.8 lah. Darab 3.8 lah di sini. So dia akan increase lah nilai kilowatt hour kat sini. So kat sini akan bertambah, sini akan bertambah, nilai last kat sini pun akan bertambah. Alright? Sama saja pengiraan dia. Cuma tukar kat sini saja. And next, example 2. Ada soalan? Siapa nak tanya? Sebelum saya pergi ke soalan 2. Siapa nak tanya soalan ni? Doktor. Nak tanya, yang kan tadi doktor kata array 1 tu pindah ke array 2 dengan array 3 kan untuk nak tingkatkan yang tu kan? Okey. Kalau kita buat kan, macam doktor kata dia tak dapat cukup matahari sebab pokok kan. Kalau kita buang pokok tu pun okey tak kalau pokok tu? Tak payahlah susah-susah nak potong pokok. Boleh juga. Tapi itu dah out of topic lah. Out of topic.
Sekarang ni kita nak tukar dia punya arrangement saja. Betul tak soalan saya ni tak macam tak straight to the point kan? Propose to the owner, propose the arrangement to the owner ke, macam tu lah. Saya cakap propose to the owner, so boleh lah potong pokok ke, bawa pergi ke halaman dia ke array 1 tu kan, macam-macam kan, ataupun beli array lagi ke. Tapi sebenarnya kita nak arrangement lah. Okay, arrangement. Soalan lagi? Ada lagi? Kalau awak contoh awak ragu-ragu kan dalam test ke, dalam open book test ke, awak kena tanya tau. Awak jangan buat sesuatu benda yang out of topic macam tadi lah. Ajar tanya nak potong pokok ke, ataupun nak naikkan bangunan dia lagi tinggi, so rumah awak tu lagi tinggi daripada pokok, so pokok tak halang awak punya solar panel. Bukan macam tu lah. Itu macam out of topic lah. Betul-betul dia akan improve, tapi dia out of topic. Ada lagi soalan? Doktor? Ya. So, kalau markah dia tu berapa doktor? Markah dia apa? Apa yang markah? Yang mana satu? Yang propose to the owner on how to increase tu. Propose tu selalunya lagi tinggi lah daripada atas. Calculate ni dia punya level kesusahan dia ialah kalau kesusahan tu ada 6 tahap, kira ni dia punya kesusahan dia tahap 4. Kalau propose, kesusahan dia adalah tahap 6, ujung atas sekali. Sebab dia memerlukan idea awak. Kalau calculate ni macam awak ambil saja data-data yang ada kat situ, awak masukkan, guna formula, dapat result. Kalau propose, awak perlukan idea baru untuk propose ataupun design. Tu semua jenis high level complexity question. Selalunya markah dia akan tinggi lah. Kalau sebagai contoh, example ni ada, kejap saya punya pointer hilang lah. Ni example ni ada 20 markah. Saya akan bagikan soalan 1 ni lebih kurang 8 markah. Soalan 2 saya bagikan 12 markah. Macam tu lah. Dia akan lebih sedikit. Boleh? Khalid yang tadi tanya. Ya, doktor. Macam tu lah. Selalunya akan tinggi sikit markah dia. Sebab awak akan kira, kemudian awak akan bagi idea dan awak akan kira untuk soalan propose ni. Okay. Tapi kalau goreng tak apa doktor kan? Masakan doktor faham kan? Goreng je. Dia sebenarnya soalan propose ni nak kena jawab, janji jawab lah. Bagilah idea apa-apa pun. Macam ajar tadi, bagilah idea apa-apa pun. Selagi sebab kalau soalan tu macam soalan yang ni kan, dia macam tak lengkap. Tapi dia betul soalan proposal ajar tu, dia cakap kita potonglah pokok tu. Dapatlah semua dia, semua array 1 dapat 3.8 hours daily. Lepas tu ajar kirakan lagi total improvement income yang dia dapat. So dapatlah full mark dekat propose tu. Betul juga. Benda yang sama. Alright. Next. Okay, example 2. Kita hanya ada 1 jam saja hari ni. Okay. Figure shows. Figure ni shows nampak macam tak nampak kan. Dia macam kabur sikit kan. Shows the sun path diagram at latitude 38.69 dan longitude negative 121.38. Ini dia punya location lah ni, mengikut latitude dan longitude. Kalau guna GPS kan, awak boleh dapat latitude dan longitude location awak. So kalau kita tengok sini ada latitude 38.69, longitude 121.38. Saya check saya punya latitude dengan longitude dekat tempat saya duduk ni sekarang ni. Berapa semalam saya tulis berapa oh ya, tempat saya duduk sekarang ni latitude dia 6.44, longitude dia 100.21.
Okey, 6.44. Untuk latitude, longitude dia 123. Okey, saya boleh minta software sediakan SunPath. SunPath ni lah, SunPath ni. SunPath. Maksudnya laluan matahari pada latitude dan longitude yang saya duduk sekarang. 6.44 latitude, longitude dia 100.23. Sunchart program. Sekejap saya ambil contoh Sunchart program. Di sini. Nampak tak? Yang ni saya buka website ni. Tak nampak? Semua nampak ke tak nampak? Respon sikit. Tak nampak? Tak nampak lah kot. Semua diam je. Sekejap ya. Show. Stop. Terputus saya. Saya terputus ya. Sorry. Saya tercakap sorang-sorang pula tadi. Kejap. Ini dia Sunchart program. Now enter the screen. This one. Tadi saya nak tunjuk website tadi. Kemudian saya tekan Google Meet tu, saya terus tekan saja website tu. So hilanglah Google Meet tu, terputuslah dia. So ini adalah salah satu contoh SunPath program. SunPath Chart program. Software yang ada freely kat internet lah. Dengar ke? Ataupun tak dengar? Nampak ke tak nampak saya punya slide? Alright. Sekarang ni ada latitude dan longitude. Okay, latitude dan longitude. Ni time zone dia. Kemudian apa-apalah kat sini. Crop ke, tak nak crop ke, show hours internationally. Kemudian create chart. Create chart. Click here. Nampaklah dia. Inilah SunPath dekat location tu. Latitude 45, longitude 120. Ini adalah SunPath dia. Kalau tengok ada Jun, ada Mei, ada April, March, Februari, Januari, Disember lah. Dia selalunya dia akan buat 6 bulan. Januari tu Jun 6 bulan. Lepas tu Disember ni dimasukkan sekali. Okey. Itu yang nak tunjuk. Tapi berbalik kepada soalan kita. Mana soalan kita? This one, soalan kita. Okey, di sini. Itu SunPath tadi. Saya tunjukkan SunPath program. Okey. The black shaded bar. Ni black shaded bar. Sorry lah, banyak gangguan lah kita ni. Black shaded bar. Pointer black shaded bar di sini. Ni dan ini ialah shaded adalah shade from the chimney and trees at that particular location. Sebagai contoh lah kan, nak mudah nak nampak soalan ni macam mana. Contohlah ini adalah SunPath diagram dekat dragon tu. Okey, pada sekarang kita bulan ni Januari sampai Jun. Sekarang kita bulan November, tak ada pula kat sini November. Kemudian contohlah ini November. Okey. Kemudian yang bar ni
shaded bar ni ialah location yang awak letak tu ada bayang-bayang kat situ. Ada shade. Area tu ada shade. Kalau kat tempat Dragon tu ada pokok, ada bangunan kan. Ini adalah kawasan yang bangunan. Shade area. Shade area. Shade area. Maksudnya bila ada sun path ni, okey, kawasan yang shaded ni ialah kawasan yang pada pukul jam, sebagai contoh ini pukul 8, ini pukul 9, dan pada Jun 21 di sini, di Dragon tu, matahari pada elevation 50 degree kat kawasan tu tak kena cahaya matahari sebab ada benda yang halang. Sebagai contoh, ya, ini tiang lampu lah sebagai contoh. Ni tiang lampu ni. Ni tiang lampu. Kemudian pada Disember 21 di sini ada pondok bas yang menghalang awak punya solar panel. Okey, kat sini. Ni shaded area lah. So kawasan ni memang tak kena cahaya matahari. Ini pun sama. Ni ada macam-macam lah. Pokok, kereta dia berubah kan. Tiang lampu, apa lagi yang tinggi-tinggi, dahan-dahan pokok. Okay. So ini adalah dia measure sendiri. Okay, dia measure sendiri. Ni location dia pada azimuth tu. Ni location dia, pokok tu. Negatif 2, negatif 1, negatif 8, negatif 4, negatif 2, negatif 4. Ni solar elevation. Solar elevation ni bermaksud, kalau saya conteng kejap. Okay. Solar elevation, kalau ini azimuth awak, ni arah north, pusing kan. Ini ialah azimuth awak. Azimuth. Kemudian matahari di sini. Okey, ini adalah solar elevation, angle dia. Theta. Inilah dia solar elevation ni. 40 degree, 50 degree. Kalau awak berada di location tersebut, awak tengok 50 degree arah atas, iaitu pada pukul 9, awak akan nampak cahaya matahari, atau awak akan nampak matahari lah pada pukul 9, pada degree 90. Sini. Hari Jun 21st. Awak akan nampak lah matahari. Itu adalah sun path diagram berdasarkan latitude dan longitude. Ni. Okay, the black shaded is what apa, dia bagi tahu dah. Kawasan tu punya tempat matahari tak pergi dah. Kat sini. Ni contoh pokok lah, chimney lah, apalah. Kemudian kalau nampak sini ada value dalam kotak-kotak ni. Kotak-kotak ni ada value. Sini start pukul 8 sampai pukul 5. Ni dia nak kira solar collection lah. Selalunya solar collection dari pukul 8 sampai pukul 5 petang. Okey. Dia letaklah sini 1, 1, 1, 1, 1. Apa value ni? Ialah numerical estimation of solar power collection. Estimate the kilowatt hour collection from January to June. Soalan dia. Kemudian propose lagi to the owner on how to increase the solar power collection based on the existing PV system. Contohlah, satu nilai-nilai ni ialah selalunya dia akan present ialah dalam kilowatt hour. Sebagai contoh, saya bagi contoh ke awak, untuk Januari di sini ialah January 21st. Ni January 21st. Ini ialah dia punya laluan matahari dia. January 21st. Okey, dia letak value 0, 0, 1, 2, 2, 1, 1, 0, 0. Value tu ialah kilowatt hour yang dia boleh produce pada January 21st. Kilowatt hour dalam sebulan tu, inilah value yang dia boleh dapat. Satu ni mewakili 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour.
Kalau 2 kilowatt hour lah. Kalau 4 kat sini 4 kilowatt hour lah. Okey. Untuk Januari dia boleh dapat, saya kirakan untuk awak 1 2 ni dapat setengah, 2,5. 2 pun ni besar ni sebenarnya. Ni macam ni. So 2 ni bagi setengah. So sini 1, sini 1. So 1 2 3 4 5. So dia akan dapat 5 kilowatt hour untuk Januari. Okey. Kemudian untuk Februari, berapa nilai dia dapat? Kiralah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, mungkin 1 kot. Tambah 1 tambah 1. Approximation saja. Okey. Kalau dia cakap estimate the solar power kilowatt collection from January to June. Kira lah. Januari dapat berapa? Tadi 5 kilowatt hour kan? Februari dapat apa? Kira lah satu-satu ni. Tak susah. Estimate saja. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 kilowatt hour. Kalau setengah-setengah ni mungkin dia dapat sikit lah. Kalau macam ini, macam full day ni, kotak tu hampir full, dia dapat 2 watt hour lah. 2 kilowatt hour lah. Kalau macam ini kan, banyak tertutup ruang petak dia ni. Mungkin dia satu saja kat sini sebenarnya yang dia dapat. Alright? Boleh? Ada siapa tak boleh? Ada siapa yang nak tanya? Ni sebenarnya basic estimation. Sebab orang dah tak pakai dah. Kira manual ni. Orang pakai software saja. Ni kira manual. Nak dapat estimation kat location tu sebelum awak pasang solar panel, berapa kilowatt hour yang awak dapat. Dia buat benda ni. Dia tengok location dia. Kemudian dia generate sun path diagram. Kemudian dia pergi kat situ. Dia tengok shade. Sampai tak matahari tu. Kemudian dia lukis shaded area kat sini. Location dia. Lukis shaded area. Kemudian dia buat estimation kat sini. Di mana kat sebelah atas ni, kat sebelah tengah ni, dia akan tinggi lah selalunya. Ni tengah hari. 4, tengok sini. 4, 4, 3, 2, 2, 2. 4, 4, 3, 2, 2, 2. 3, 3, 2, 2, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Ni samalah. Kalau awak dekat lokasi awak pun, awak akan buat benda yang sama kat sini. Buat 2, 1, 1, 1, 1. 3, 3, 2, 2, 1. Dia separate kan tu. Dia cuma anggaran sajalah. Di mana satu kotak ni dia boleh hasilkan kat sebelah tengah hari 4 kilowatt hour. Kalau kat sebelah pagi-pagi ni 1 kilowatt hour saja. Sama kat petang ni dia akan tinggi sikit. 3 kilowatt hour, 2 kilowatt hour. Selalunya dia akan distribute macam tu. Ni dia bagi yang dah siap lah. Kita tak belajar kan macam mana nak buat benda ni kan. Tak perlu pun. So ada soalan tak? So awak akan jumpa soalan yang macam gini lah. Okay. Kalau saya nak tengok tempat rumah saya, sebagai contoh rumah saya bagi longitude dan latitude pada rumah saya. Kemudian dia akan dapat satu bentuk sun path diagram yang hampir macam ni bentuk dia. Kemudian saya buat shade area macam ni. Kemudian saya split lah nilai kilowatt hour yang saya anggarkan. So saya minta soalan tu tanya kat awak semua. Kirakan estimate the solar power in kilowatt hour collection for 6 months sebagai contoh. So awak kena kira lah berapa semua ni. So dia mesti ada range dia. Sebab macam Khalid macam gini dianggap macam ni kan. Khalid anggap 0.3 kilowatt hour untuk yang sini. Mungkin Amar anggap dia 0.1 kilowatt hour. So dia takkan lari banyak lah. Dia takkanlah sampai kat sini satu awak ambil dia satu terus, memang salah lah. So adalah perpuluhan dia nanti kat sini. So jawapan dia kat sini varies by student. Semua orang akan dapat jawapan yang berbeza-beza lah, tak akan sama. Okay.
Kemudian untuk propose to the owner on how to increase the solar power collection based on the existing PV system. Macam ini baru sesuai dengan jawapan yang Hajar bagi tadi. Mungkin potong pokok tu sebab dia ada trees kan, trees and chimney. Chimney tak boleh potong lah, rosaklah rumah. Potong pokok, kalau potong pokok sebagai contoh 2 dengan 8 ni pokok. So awak dapat berapa? Bagilah nilai last kali kilowatt hour dalam sebulan sebagai contoh. Alright? Boleh? Tak boleh? Perlu ulang lagi sekali? Lepas tu kena kira juga lah kan. Kira lah, selalunya markah dia tinggi. Kalau awak tulis goreng-goreng saja, tak dapat full mark. Semua soalan kalau dia minta propose design, at least mesti kena ada buat satu kira-kira mudah lah. Dia bukan kira-kira yang betul-betul susah. Selalunya dia akan repeated calculation. Macam ni, awak dah kira kat atas ni. Kalau buang kat sini jadi tambah 1 je lah, kan? Kalau buang kat sini, yang 3 ni, sepatutnya 3 ni, kalau ada shaded, dia mungkin jadi 2. So, ubah je lah nilai kat sini. Dia repeated calculation. Dia tak adalah yang awak kena buat semula. Dia repeated calculation saja bila kat propose tu. Okay? Ada soalan? Sebelum saya ambil attendance. So awak akan expect soalan macam gini, berbentuk soalan fotovoltaik. Kalau saya tanya dalam open book test ataupun test. Okay? Doktor. Berapa soalan? 2 soalan lah. Macam biasa. Test kita untuk minggu depan 2 soalan. Sejam tu? Satu soalan saya bagi 45 minit. Sejam setengah lah maksudnya. Tak ada lah. Ada lagi soalan? Hari ni ialah berapa bulan? 23. Tadi Khalid ada tanya. Amar ada Amar? Ada. Amar ada. Atika ada Atika? Ya. Atika dia nak tanya. Atika? Fatin? Ada. Khadijah? Ada. Farishan? Izwan ada Izwan? Ada. Alif ada Alif. Alif ada tadi. Hafizul Hakim? Ada. Hafizul Hakim. Akmal ada Akmal. Ada, doktor. Danish? Saya. Izzuddin? Ada tadi. Tanya. Aiman ada Aiman? Ada, doktor. Aiman. Nur? Nur mana kan? Nur Adlina. Atira ada Atira? Saya ada. Fatini? Ada. Aslina? Saya, doktor. Izzati? Saya, doktor. Khalidah? Mardia? Ada. Siapa yang ada tu? Mardia ke? Ya. Syafiqah ada Syafiqah? Ada, doktor. Ajar ada. Tinesh? Ada, doktor. Ada. Siti Aminah? Saya ada. Zuna pergi bank. Kishan? Where is Kishan? Kishan tak ada. Anu ada Anu?
Ada. Right. Itu saja untuk hari ini. Esok kita akan jumpa lagi. Kita akan membuat satu tutorial based on apa lah? Wind turbine. Tutorial on wind turbine esok. So, awak akan expect soalan untuk minggu hadapan sama ada photovoltaic, wind turbine ataupun hydropower. Ada apa lagi soalan yang saya boleh tanya? Photovoltaic, apa lagi? Itulah dia soalan dia. Alright. Itu saja. Boleh tanya saya apa-apa saja waktu sampai hari test nantilah. Test pun boleh tanya lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana awak punya attention untuk hari ini. Thank you. Bye. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Tentu, Doktor. Thank you, Doktor.